Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Aksara binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan peringkat separuh akhir CHSK Badminton Cup 2021. Paduka Anakda Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengira Anak Munirah Madhul Bolkiah berangkat menyertai kategori bergu remaja lelaki bawah 14 tahun dan kategori bergu remaja perempuan bawah 14 tahun mewakili pasukan Flying Gravity Waznah. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chong Hua Kiudang, daerah Tutong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Penurangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Pengira Anak Munirah Madhul Bolkiah dan pasangan Emelda Pong Fui Zen menang straight set 23-21, 21-7 menewaskan bergu pasukan Uniku, Doresa Chua Li Ying dan Michelle Ku Chuin Sin. Yang Teramat Mulia Pengira Muda Abdul Muntakim dan pasangannya Desen Chung Min Tin menang straight set 21-13, 21-8 menewaskan bergu pasukan Uniku Muhammad Anas Hidayatullah dan Leong Roy Tong. Kejohanan disertai oleh 13 buah pasukan melibatkan 200 pemain. Perlawanan peringkat akhir akan diadakan Jumaat 23 Julai depan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai perlawanan separuh akhir Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dua perlawanan separuh akhir berlangsung pagi tadi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcon. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Falcon tewas kepada Thundernets dengan keputusan 27-35. Sementara itu, perlawanan sebelah pagi juga menyaksikan pasukan Hokage Warriors menewaskan Roses dengan jaringan 46-36. Dengan keputusan kedua-dua perlawanan separuh akhir tersebut, Falcon akan menentang Roses bagi perlawanan tempat ketiga dan keempat malam ini. Sementara Hokage akan menentang Thundernets di tempat yang sama. Lapan kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Para belia perlu menjadikan sifat kepimpinan seorang raja yang berwibawa sebagai teladan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Perincian mengenainya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Lapan kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 251 kes. Kes-kes baru yang dilaporkan hari ini semuanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Jakarta pada 4 Julai 2021.
Kes 284 seorang perempuan berumur 38 tahun, beliau mengalami demam panas dan hilang selera makan. Kes 285 seorang perempuan berumur 40 tahun, beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 286 seorang lelaki berumur 46 tahun, beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 287 seorang perempuan berumur 29 tahun, beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 288 seorang perempuan berumur 36 tahun, beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 289 ialah seorang perempuan berumur 37 tahun, beliau mengalami simptom panas badan sejak 16 Julai 2021. Kes ke-290 seorang perempuan berumur 21 tahun, beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Dan kes 291 seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 22 tahun, beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Pengesanan kontak mendapati tidak ada kontak terdekat bagi ke-88 kes ini dan telah dikesan semasa mereka sedang berada dalam kuarantin dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan serta pengasingan diri mereka didapati telah mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Dengan itu, 27 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 150 kes. .726 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,037 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 558 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 147,978 ujian. Maklumat lanjut dapat mengantar kini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 17 Julai 2021 seramai 3,645 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 109,443 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 19,953 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 18,246 orang. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 dan sambutan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodhindra Debaya Varangkun ke-69 tahun pada 28 Julai, Kedutaan Diraja Thailand di Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan aktiviti penanaman pokok. Majlis berlangsung di Taman Rekreasi Hutan Brakas. Pelak dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 144 batang pokok ditanam. Penanaman pokok ini merupakan salah satu usaha bagi mengurangkan pengeluaran karbon di negara ini dan selaras dengan dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Wan Tani Viput Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara ini. Sifat kepimpinan dan kewibaan merupakan sifat yang perlu ada oleh seorang pemimpin yang berkaliber tinggi apatah lagi terhadap belia yang bakal menjadi peneraju negara. Kepimpinan merujuk kepada kemampuan dalam mengambil peranan mempengaruhi orang lain ke arah kebaikan. Di samping itu, sebagai bakal pemimpin, belia juga perlu mempunyai pemikiran yang kehadapan atau berwawasan.
Malam ini, laporan khas sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 mengetengahkan bagaimana para belia perlu menjadikan sifat kepimpinan seorang raja yang berwibawa sebagai teladan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Asma Yatim Haji Matusin seterusnya membawakan laporannya. Sifat kepimpinan dan kewibawaan, ciri-ciri pemimpin yang tahan lasak, dia yang berpendidikan, pemimpin kepada negara, dan sifat tanggungjawab. Berkat kepimpinan dan kewibawaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara telah mengecapi pelbagai kemajuan dan perkembangan. Sifat kepimpinan yang berwibawa, pemedulian dan pelopor dalam pembangunan negara sewajarnya ada dalam diri para belia di negara ini. Sebagai bakal pemimpin masa depan, belia perlu berani dalam menghadapi cabaran dan sama-sama memastikan hasrat kerajaan agar belia bersedia menghadapi masa depan. Konsepnya adalah belia ni untuk diusahakan, to be worked on. But fast forward atau masa sekarang ni, belia tu adalah to work with. Contoh saja, kita ni sudah ada dilatihkan ahli majlis mesyuarat negara di kalangan belia, pemimpin-pemimpin NGO belia adalah di kalangan belia sendiri. Ni alhamdulillah sudah mula menampakkan hasil usaha kita ni dalam meningkatkan lagi kepimpinan yang seterusnya ini. Sebagai aset negara yang paling berharga, para belia perlu mempunyai sifat kepimpinan dan kewibawaan bagi menghadapi masa depan yang tidak menentu. Pihak kerajaan juga tidak kendur-kendur dalam menganjurkan pelbagai program dan inisiatif dalam menyuntik serta melatih sifat kepimpinan dan kewibawaan dalam kalangan belia. Menerusi program sama jelas menunjukkan bahawa negara mendambakan belia yang lengkap dan seterusnya boleh diharap dalam memastikan pembangunan masa depan negara. sifat kepimpinan dan kewibawaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang perlu dijadikan sebagai contoh dan teladan oleh para belia adalah menerapkan sifat titih dutanan dalam melakukan apa jua pekerjaan. pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam membentuk dan sebagai persediaan pemimpin yang mempunyai karakter yang great, persevere, resilient, iaitu antara ciri-ciri pemimpin yang tahan lasak. Dengan berilmu, belia yang berpendidikan akan menyumbangkan belia aset negara yang cemerlang. Dengan berakhlak mulia akan memberi satu imej yang positif kepada negara. Sifat tanggungjawab, sama ada tanggungjawab untuk diri sendiri dan untuk tanggungjawab untuk orang lain di sekitarnya. Potensi belia-belia itu pada masa akan datang boleh menjadi pemimpin kepada negara. Selaras dengan wawasan negara 2035, para belia perlu melengkapkan diri dengan sifat kepimpinan dan kewibawaan yang dapat dicontohi daripada pemimpin yang berwibawa. Para belia juga perlu menyahut seruan untuk mengasah sifat kepimpinan dan berwibawa bagi mengharungi masa depan yang penuh mencabar. Laporan Asma Yatim Haji Matusin untuk Berita RTB. Juga bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75, Berita Perdana malam ini membawakan sorotan peristiwa tentang sikap pemedulian dan keprihatinan baginda terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk yang menjadikan baginda sentiasa dekat di hati rakyat. Kita saksikan sorotan peristiwa tersebut.
Kerajaan Negara Brunei Darussalam mendukung hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah membentuk negara zikir. Bagaimanapun, pembentukan jati diri merupakan langkah awal ke arah melahirkan individu yang berakhlak mulia dengan melaksanakan semua hal kehidupan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mempelajari Al-Quran, sekurang-kurangnya mempelajari bacaan Al-Quran. Setelah kita ni pandai, hendaklah kita ni mengamalkan bacaan Al-Quran itu. Dan sudah kita ni pandai, kita ni membaca, kita ni amalkan, jangan berhenti sampai sana saja. Kita ni berusaha untuk mengajarkan orang lain Al-Quran ini. Dan apabila setiap individu dalam masyarakat sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa kita ni ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita ni. Apa saja perbuatan kita ni, mesti kita ni dahului Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, apa saja perbuatan yang kita ni lakukan, ucapkanlah dengan Bismillah. Jadinya dengan cara itu saja sudah kita ni mempraktikkan negara zikir. Dan sebagai peranan ibu bapa juga untuk membentuk anak-anak ini, mendidik anak-anak ini juga sebenarnya untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia. Bagi pendapat saya, untuk mencapai negara zikir ini, wakil belia ya, yang pertama adalah akidah kita ni perlu dimantapkan. Kemudian yang kedua ialah bagaimana belia ini menerapkan akhlak yang baik. Akhlak sopan santun kepada siapa saja. Jadi dan yang ketiga, bagaimana untuk belia ini meningkatkan ilmu keagamaan besi dia. Selaku belia untuk mencapai wawasan negara zikir ini, antaranya ialah kata ni mestilah orang aktif dalam memahami dalam ilmu agama. Maka dengan cara ilmu ini, bertambah ilmu itu, mudah-mudahanlah sedikit sebanyak akan membawa belia-belia kita ini kepada negara zikir. Acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 diteruskan lagi semalam dengan pelbagai persembahan. Di daerah Tutong, pentas perayaan dimeriahkan dengan pertunjukan layar malam filem pendek hasil tempatan dan filem animasi antarabangsa yang dikendalikan oleh Majlis Belia Brunei. Antara yang hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan malam pentomen memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir pemangku pegawai daerah Temburong, acara dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan gabungan Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kelab Belia Permata Hijau daerah Temburong. Sementara di pentas perayaan di Ibu Negara dimeriahkan dengan pertandingan sketsa kata-kata pantang larang orang tua-tua bagi sekolah-sekolah rendah senegara peringkat akhir. Pertandingan dianjurkan oleh Unit Akli Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Seorang anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB telah memeluk agama Islam pagi tadi. Majlis pengislamannya diadakan di Surau Al-Faizun, Berakas Garrison. Menyaksikan majlis pengislaman, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Sarjan Tommy bin Tony memilih Muhammad Azrin Azhar bin Abdullah Tony sebagai nama Islamnya. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Bunut Perpindahan Mukim Kilanas diadakan pagi tadi. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Bendahara Sakam Bunut. Calon tunggal Pengarah Haji Muhammad Nur bin Pengarah Haji Tajuddin berkelulusan diploma lanjutan dalam bidang pengajian komputer dan berkhidmat sebagai pengarah pentadbir pekerja dan pengurus kewangan syarikat Fedco Sdn Berhad. Antara yang menyaksikan majlis pengundian ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pegawai daerah Brunei dan Muara. Lebih 2,000 kilogram sisa sampah berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan senegara sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021. Kempen kali kedua yang menumpukan pesisiran pantai itu adalah bagi mengumpul serpihan laut.
Kempen diadakan pagi tadi tertumpu di Pantai Meragang. Kempen dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam. Kempen disertai oleh lebih 350 sukarelawan. Kempen ini akan diadakan sekali setiap bulan dan dilaratkan sehingga hujung tahun ini. Ia antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan mengurangkan sisa yang dibuang ke persekitaran laut, terutamanya sisa plastik. Persatuan Pengakap Daerah Tutong dengan kerjasama Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara petang tadi mengadakan majlis pelancaran Special Event Call Station sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Tutong di Bukit Bendera petang tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Special Event Call Station diadakan selama 7 hari sehingga 24 Julai ini dan tarikh-tarikh selainnya akan diadakan di rumah-rumah persendirian untuk ahli-ahli amatur radio yang mempunyai lesen dan diluluskan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Tujuan acara ini diungkayahkan ialah untuk memberi kesempatan ahli-ahli amatur radio di Brunei Darussalam untuk sama-sama meraihkan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dengan memberikan acara-acara keputeraan di luar negara dan memberikan juga kebuyuan baginda memimpin negara sehingga Brunei Darussalam maju jaya. Harapan berdarah, alhamdulillah, yang akan datang upacara seperti ini akan diteruskan pada tahun depan di kawasan Temburong. Kejohanan Golf Amal Pusat Ehsan ke-21 diteruskan lagi pagi tadi. Kejohanan berlangsung di Kelab Golf Pantai Mentiri. Antara yang menyertai Yang Berhormat P.N. Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Lebih 300 orang menyertai kejohanan yang berlangsung selama 3 hari. Sementara itu, pada sebelah petang diadakan acara penyampaian hadiah kepada para pemenang kejohanan Golf Amal. Semasa acara tersebut, Menteri Pertahanan kedua menerima lebih RM13,000 dari beberapa buah syarikat swasta di negara ini. Hasil kutipan tersebut akan disumbangkan kepada Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Negara Brunei Darussalam menghantar 2 atlet dalam sukan olahraga dan renang ke Sukan Olimpik yang akan diadakan di Tokyo bermula 23 Julai ini. Sebelum itu, pagi tadi rombongan kontijen negara termasuk Chef de Mission berlepas meninggalkan negara. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiruddin Ehsan bin P. Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontijen negara diketuai oleh Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim selaku Chef de Mission. Sukan Olimpik Tokyo akan diadakan sehingga 8 Ogos 2021. Bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75, Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam menganjurkan pertandingan pencak silat peringkat daerah Temburong yang berlangsung petang tadi. 25 orang menyertai pertandingan yang mengandungi 4 kategori itu. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Johan bagi setiap kategori akan mewakili daerah Temburong ke peringkat kebangsaan yang akan bermula pada 24 Julai ini. Harapanku kalau boleh menanglah
Tapi menang clean lah, sampai dapat mengharumkan nama daerah Temburong. Dan alhamdulillah rezeki menang juara remaja bagi wanita. Bahagialah dapat menaikkan nama daerah juga kan mengandung nama skim. Komuniti Inline Skate Brunei menganjurkan aktiviti Ultra Skate 75 km bersempena sambutan Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 tahun. Aktiviti Ultra Skate pagi tadi bermula dan berakhir di kawasan bawah Jambatan Raja Isteri, Pengiran Anak Haja Salehah. Semasa temu bual bersama RTB Awang Haji Muhammad Ashhadi bin Haji Ajmain, Ketua Komuniti Inline Skate Brunei berkata, aktiviti yang julung kali diadakan itu hanya disertai oleh para peminat sukan kasut roda komuniti berkenaan dan tidak terbuka kepada orang ramai. Lebih 30 orang yang menyertainya menamatkan perjalanan sejauh 75 km. Harapan saya is to get the inline skate sport event, to have barangkali insyaAllah to have more event, and then kalau ada all the skaters, inline skaters di luar itu, who wants to join us, so they can join us. InsyaAllah nanti we will try to do a tournament juga. Bersempena sambutan Hari Pengakap Brunei ke-40 tahun yang disambut pada setiap 1 Julai, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui bahagian perhubungan awam dan bahagian pengakap Kelana menganjurkan cabaran e-sukan pengakap Brunei atau Brunei Scout E-Sport Challenge. Perlawanan berlangsung di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. 230 orang menyertainya. Program antara lain bermatlamat bagi pembentukan model insan yang berkebolehan dalam pelbagai bidang sekaligus mempromosikan sukan elektronik atau e-sukan dalam kalangan ahli-ahli pengakap. Menerusi program ini, para peserta diharap dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajari dari permainan video dengan sebaiknya.